Bersua kembali. Saudara, kita cukup bertuah berada di negara yang mempunyai kerangka perundangan berkaitan keuangan yang sangat kondusif, di mana masyarakat tidak perlu ragu atau takut menyertai skim atau pelan pelaburan yang ditawarkan oleh institusi keuangan yang sah. Hak dan kemaslahatan mereka terjamin. Di antara kaedah pelaburan yang ada dan popular di dalam industri keuangan negara adalah unit saham amanah. Dan melabur dalam unit amanah adalah satu cara terbaik dan ideal mendapatkan pulangan yang baik dalam jangka sederhana dan panjang berbanding simpanan tunai atau simpanan tetap. Jadi tajuk Bual Biz hari ini ialah pelaburan meningkatkan ekonomi. Bersama dengan tetamu Encik Muhammad Zaki Nik Yusof, beliau ialah Ketua Pegawai Eksekutif ASM Investment Berhad. Terima kasih Cik Nik kerana sudi bersama kami dalam Biz Malaysia untuk kita ketahui tentang perkembangan terkini ASM Investment Berhad ditubuhkan pada tahun 1967 dan Cik Zaki pun telah masuki din pada tahun 2008 dan adalah pengalaman yang boleh kita kongsi bersama. Jadi perkembangan terkini ASM Investment Berhad. Terima kasih. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menjemput ASM Investment pada petang ini. Sama-sama. Okey, di ASM Investment perkembangan terkini pada masa ini kita sebenarnya merancang proses untuk mensyariahkan semua dana-dana yang kita ada. Ya, kerana kita pada masa ini kita ada 13 dana, 7 dana konvensional dan 6 dana syariah. Jadi kita merancang untuk menjadi pengurus dana saham amanah berlandaskan syariah sepenuhnya. So kita merancang bagi dana-dana konvensional, kita merancang untuk menukar dana-dana tersebut kepada dana syariah kerana kita lihat permintaan untuk dana syariah sangat tinggi sekarang, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebenarnya merancang untuk melancarkan satu dana yang memberikan perlindungan modal tidak lama lagi. Dana ini adalah dana yang berlandaskan syariah dan kita mensasar pelabur institusi dan pelabur awam, ya. Jumlah pelaburannya agak minimum RM1,000, ya. Dan dana ini akan melabur dalam 12 sektor utama di bawah NKEA, ya, dan kita berpotensi memberi pulangan antara 6 hingga 8% setahun. Jadi itu kita masih menunggu keputusan daripada Suruhanjaya Security. Apa bezanya dana amanah secara konvensional dan juga secara syariah? Simple, ya, mudah. Sebenarnya dana yang berlandaskan syariah ini sebenarnya adalah dana yang maksudnya mengikuti syarat-syarat yang ditentukan yang boleh dilabur oleh orang-orang Islam. Okay. Di Suruhanjaya Security ada mengeluarkan satu senarai saham-saham yang boleh dilabur oleh unit saham amanah syariah. Ya. Jadi tidak semua kaunter-kaunter yang didagangkan di Bursa Saham Kuala Lumpur adalah patuh syariah. Contohnya seperti bank, ya, seperti Melayan Banking ataupun CIMB. Kalau bank cuma bank Islam yang syariah, tidak kesemuanya. Ya. Jadi bagaimana agaknya Cik Zaki melihat tahap kesedaran pelaburan di kalangan rakyat negara kita? Pada pandangan saya rasa kadar kesedaran mengenai pelaburan ni masih agak lemah ataupun masih belum pada tahap yang memuaskan. Takut-takut agaknya untuk melabur? Satu takut untuk melabur, tapi saya ada kalau dalam sebulan lepas kita ada membaca satu ataupun ada laporan statistik yang bagi saya agak membimbangkan. Ada laporan dalam surat khabar yang menyatakan antara ada 40 orang yang muflis setiap hari yang di dalam peringkat umur 20 hingga 40 tahun. Kalau 40 orang sehari, itu lebih kurang dalam 15,000 setahun. Dan dari kalangan profesional yang muda. Maksudnya perencanaan keuangan
ataupun kesedaran mengenai perancangan keuangan masih belum pada tahap yang begitu memuaskan. Bagi golongan ini, bagi golongan ini. Kita juga melihat kerajaan menubuhkan agensi di bawah seliaan Bank Negara, AKPK contohnya. Ditubuhkan pada tahun 2006 dan setakat ini yang saya dipahamkan lebih 160,000 orang telah menggunakan khidmat AKPK. Maksudnya perancangan keuangan masih belum di tahap yang begitu, ataupun ramai yang masih tidak punya kesedaran tentang tabiat melabur ataupun tabiat menyimpan. Lebih kepada tabiat lebih menambahkan hutang. Betul. Saya tengok budaya itu sebenarnya bagi saya panggil budaya itu adalah budaya consumerism. Saya rasa that is the mindset yang mungkin kita perlu tukar. Contohnya sekarang saya rasa ramai orang bila dia ada pendapatan, dia akan belanja dulu. Dia akan belanja dulu dan selebihnya daripada baru disimpan. Saya rasa sepatutnya mindset yang patutnya kita ada adalah kita perlu daripada pendapatan kita tu, kita perlu ada sasaran sama ada kita hendak menyimpan dan melabur 5% ataupun 10%. Maksudnya pendapatan kita tolak 5% atau 10% yang kita menyimpan dan melabur, dan cuma yang selebihnya baru kita berbelanja. Jadi mindset tu saya rasa perlu tukar. Jadi bagaimana agaknya kalau kita nak bandingkan dengan dana-dana ASM Investment ni dengan dana-dana yang lain? Dana-dana di ASM Investment, saya rasa kita sebenarnya bersaing dalam private sector. Dan saya rasa pulangan daripada dana saham amanah ada dua. Satu daripada segi kenaikan harga, dua daripada segi pembayaran dividen. Perbezaan kita di ASM Investment sebenarnya kita ada dua keistimewaan. Yang pertama sekali, bagi 6 dana syariah yang kita ada, kita ada memberi perlindungan takaful percuma. Bila saya menyebut perlindungan takaful percuma itu bermaksud perlindungan takaful itu bukan dibayar oleh pemegang unit amanah, tetapi dibayar oleh syarikat pengurusan. Maknanya dibayar oleh ASM Investment. Bermaksud ada dua, kalau seseorang itu ada tabiat menyimpan dan sesuatu berlaku, contohnya dia meninggal, warisnya bukan saja akan mendapat pelaburan tersebut, dia juga akan mendapat takaful ataupun insurans nyawa, perlindungan takaful. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga amat menitik beratkan soal syariah. Jadi kita ada membayar apa yang kita panggil tazkiyah. Tazkiyah ni mungkin saya terangkan sedikit. Tazkiyah ni sebenarnya adalah proses penyucian pelaburan yang kurang pasti. Contohnya mungkin ada sesuatu syarikat, kita ambil contoh mungkin Sime Darby ke, syarikat itu dikira sebagai patuh syariah. Tetapi dalam operasi Sime Darby mungkin masih ada keraguan daripada segi subsidiary-nya, mungkin ada meminjam loan secara konvensional, ataupun dia ada subsidiary tersebut dan menyimpan dana dengan bank secara konvensional. Jadi masih ada keraguan. Jadi kita menyucikan pendapatan daripada saham-saham tersebut melalui proses tazkiyah. Jadi maksudnya penapisannya dua kali kita tapis. Jadi ia akan memberi keuntungan juga kepada yang melabur itulah. Betul. Dan juga perlindungan. Berapa saiz dana ASM Investment sekarang? Saiz dana ASM Investment kita dianggap sebagai syarikat yang bersaiz sederhana. Kita sekarang ada dalam lebih kurang dalam 500 juta. Tapi kita mensasar dalam 2 tahun lagi kita boleh menggandakan jumlah tersebut sehingga 1 bilion, sebab kita ada merancang untuk melancarkan beberapa dana lagi selepas dana yang saya sebut tadi. 13 dana sebelum ini? 13 dana sebelum ini. Dan kita bercadang pada tahun ini untuk melancarkan 1 dana. Dan insya-Allah pada tahun depan mungkin lagi 2 ataupun 3 dana lagi. Setakat ini siapakah golongan sasaran yang melabur di ASM Investment? Kita pada puratanya saya rasa kebanyakan pelabur kita adalah pelabur Bumiputera. Lebih kurang 70% daripada pelabur kita adalah pelabur Bumiputera. Namun begitu, kita kebanyakan dana-dana yang kita lancarkan semenjak tahun 2000, kita ada 6 dana sekarang.
yang dibuka kepada umum, maksudnya dibuka kepada Bumi Putra dan bukan Bumi Putra. Ya. Dan bagaimana agaknya sokongan ataupun sambutan daripada golongan bukan Bumi Putra ini, Cik Zaki? Saya rasa setengah-setengah dana yang kita lancarkan, contohnya ada satu dana yang kita lancarkan, kita mendapat sambutan yang begitu baik sekali daripada golongan bukan Bumi Putra. Satu tabung yang kita ada, satu dana yang kita ada, lebih 2/3 daripada pemegang unitnya adalah bukan Bumi Putra. Saya rasa dalam industri saham amanah ni yang penting sekali adalah pulangan. Maksudnya jika pulangan cepat atau lambat itu sahaja antara yang tapi saya rasa untuk kalau untuk pelaburan saham amanah ni saham amanah ni sebenarnya adalah untuk pelaburan bagi medium term hingga ke jangka panjang. Jadi saya rasa kita tak akan dapat keuntungan dengan dalam masa seminggu atau 2 minggu, tapi ia adalah lebih berdasarkan pada pelaburan jangka panjang, pelaburan simpanan untuk masa hadapan. Jadi apakah perancangan ASM Investment selain daripada dua lagi dana yang bakal diadakan pada tahun 2012 nanti? Pertama sekali saya ada sebut tadi, kita merancang untuk menukar dana konvensional pada dana syariah. Kita juga merancang untuk menggabungkan beberapa dana kita supaya dana-dana tersebut lebih dapat digabungkan untuk penjimatan kos. Ya. Dan sebenarnya lebih senang mengurus kalau dana-dana itu lebih besar. Kemudian kita juga merancang beberapa produk seperti yang saya sebut tadi. Saya nampak begitu kurang sekali daripada segi pelaburan, permulaan awal pelaburan. Maksudnya pelaburan tu harus bermula daripada kecil, ya, kadang-kadang orang kata sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Ya. Jadi kita mempunyai satu skim yang kita panggil rancangan skim jimat-cemat kebangsaan, di mana seseorang boleh melabur contohnya RM50 sebulan, ya. Tetapi pelaburan ini dibuat contohnya melalui potongan gaji ataupun transfer daripada bank dan sebagainya. Ya. Jadi lama-lama pelaburan itu saya rasa kalau dikumpul akan menjadi satu pelaburan yang banyak. Ya. Ya. Dan kita adalah anak syarikat MARA. Ya. Jadi kita mensasarkan untuk memulakan dana ini mungkin di peringkat sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Maksudnya untuk mengajar pelajar menyimpan dan melabur. Juga kepada siswazah saya rasa sebelum kita mereka melangkah ke dunia pekerjaan. Supaya mereka tak jadi statistik yang saya sebut tadilah. 20 hingga 40 tahun yang boleh ada yang sudah bergelar bankrupt juga pada usia itu. Baik, terima kasih Cik Zaki kerana sudi bersama kami. Semoga ASM Investment akan terus berkembang maju dan menjadi salah satu daripada syarikat yang akan membantu golongan kita dalam melabur, dan ini semuanya hanya untuk masa depan diri sendiri dan juga untuk meningkatkan ekonomi diri sendiri. Terima kasih sekali lagi kerana menjemput saya. Terima kasih kembali. Saudara, dengan Bual Biz itu sebentar tadi, sekian dahulu Biz Malaysia untuk hari ini. Saya Hazli Abdul Aziz. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia.